Tak apa Ustaz nak pakai ni ke? Okey ni. Okay. Apa nama ni? Surau apa nama? Surau Taman Terneh Ustaz. Taman Terneh. Taman Surau Taman Terneh Ustaz. Oh, Terneh. Tak salah Ustaz. Apa? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Mereka akan diberikan masuk ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya, tempat kediaman mereka di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Doa ucapan persembahan mereka di dalam syurga itu ialah Subhanakallahumma, Maha suci Allah, Maha suci Engkau daripada segala kekurangan, wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah salam sejahtera, selamat sejahtera. Dan akhir doa mereka ialah Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Taman Terneh, ibu ayah, adik kakak muslimin dan muslimat,
pimpinan masyarakat di semua peringkat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat berkumpul, bertemu dalam suatu pertemuan yang kita tak pernah bertemu sebelum ini. Tapi begitulah keadaan yang disebutkan Allah, yata'arafuna bainahum. Allah kata kamu duduk atas dunia ni sangat sekadar untuk kamu berkenal-kenalan. Kan? Allah kata sekadar kamu nak ta'aruf, berkenal saja, berkenalan saja. Bukannya lama pun. Kita nak duduk atas dunia ni sekejap, tak lama. Mungkin ada yang sempat kita kenal, mungkin ramai dan banyak yang tak sempat pun kita berkenalan. Tapi kadang-kadang kita jumpa, kita rasa alah kecilnya dunia ni, kan? Kita pergi sampai London, pergi sampai Mekah, pergi sampai luar negara, sema-sema lah kena orang kampung. Semalam saya di Gombak semalam. Kebetulan adik saya jual air tebu, air kelapa. Jadi berhenti kat dia minum air sat. Tanya, ada satu anak muda mai cakap Pelik Utara. Dia kata, bunyi macam orang Kedah ni. Asal mana? Asal Baling. Tang mana? Kupang. Amboi, kampung aku dah tu. Kan? Kupang tang mana? Kampung Sadik. Dekat. Anak siapa? Dia kata cucu Pak Lang Latif. Loh, Pak Lang Latif tu tok guru saya. Kan? Saya sebut semualah. Nama Tok Wan dia, nama pakcik dia, semua saya sebut. Oh, kenal sungguh-sungguh. Kebetulan Pak Lang Latif ni kawan baik ayah saya. Kata nak kecil dunia ni. Kan? Tang tu bila kita ramah, kita rajin tegur, kita berkenal-kenalan. Hanya sekadar itu je. Yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Allah kata ingat pada hari di mana kamu semua akan dibangkitkan, kamu semua akan dihimpunkan. Hari pada masya-Allah. Dan kamu waktu itu ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Kamu waktu itu kamu akan rasa seolah-olah kamu duduk atas dunia dulu sangat. 1 second, 1 detik daripada waktu di siang hari. Bukannya lama, bukan the whole day, bukan. Juz'un. 1 detik saja. Macam Rasulullah lah. Mukjizat. Kalau Nabi Sulaiman, mukjizat dia apa dia? Dia boleh terbang dengan angin. Sepagi dia boleh pergi 1000 kilometer. Kan? Rasulullah diisrakan daripada Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis bukan sekadar 1 malam. Kan? Juz'um minal lail. Sikit saja. Tak tahu berapa lama, tapi sikit saja daripada waktu malam tadi. Bukan setakat beribu kilometer. Yang ni naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha. Allahu Akbar. Kita dengar dalam ceramah-ceramah Isra wal Mi'raj. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kan? Sekelip mata saja Allah boleh buat. Jadi dunia ni pun ketika mana kita berkumpul nanti, kita akan merasai waktu itu ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Pendek je, singkat je. Allah, kita berasa duduk lama, duduk 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ada 100 tahun, ada 95 tahun, 96 tahun. Kan? Ada yang macam tu. Ya ta'arafuna bainahum. Kamu buat apa waktu tu? Kamu hanya sempat berkenal-kenalan. Tuan-tuan boleh jumpa saya boleh jumpa tuan-tuan. Saya pun tak pernah fikir nak main ceramah di Taman Cernih ni. Ayat Cernih ke Cernih saja? Cernih, no? Kan? Kebetulan saya ni balik setiap minggu. Ada
Saya buka tahfiz Mandarin Utara di Kulim, dekat dengan sekolah menengah konvent, dekat dengan masjid Kulim tu. Ada banglo tepi jalan. Ada orang mai telefon saya, ustaz, tak mau kau mai ambil banglo saya ni, ada 6 bilik, boleh parking kereta banyak depan rumah, ambil lah buat tahfiz. Kita pun mai tengok berkenan kan, sebab belakang tu ada sekolah, ada kampung Cina, kampung Kilang Sagu, tepi tu ada sekolah konvent. Pekan Kulim pun banyak orang Cina. Saya punya sasaran dakwah saya pada orang Cina. Yang lain tu bagi orang lain buat lah, orang sendiri ada, orang lain buat dah. Orang Cina ni bagi kat saya. Saya buka tahfiz di Pulau Ketam, Port Klang, Pulau Ketam, 100% Cina. Kalau Melayu ni ada polis, cikgu, jururawat, tu polis. Ada dalam Melayu 30-40 orang. Baki lagi 3-4 ribu orang Cina semua. Tuan-tuan, saya buka tahfiz. Buka tahfiz di situ, lah ni ada 52 orang pelajar. Jadi saya nak kembang sikit, buka di Kulim satu, di Kepung satu, InsyaAllah tahun depan di Pulau Pangkor satu, di Kuala Terengganu satu, di Johor satu. Cukup lah. Ada 6 buah cukup. Yang ni di Kulim saya buka dan kita boleh berkongsi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kebetulan dah saya balik, saya maklum pada kawan-kawan di Kulim, tolong-tolonglah war-warkan pada jemaah-jemaah semua, bagi tahu ada kewujudan, kot ada anak cucu nak sambung mengaji. Dulu mengaji sekolah Cina, lepas tu nak hantar pergi sekolah biasa, takut hilang bahasa Cina. Tak takut, hantar mai kat kami, biar kami gunakan, manfaatkan kemahiran berbahasa Cina, berbahasa Tionghoa, berbahasa Mandarin tadi ni untuk mereka gunakan dengan tujuan li'a'la'i kalimatillahi hiyal uliya. Kita nak kembangkan agama Allah. Orang Cina ni tuan-tuan sekalian, dia yang bagus-bagus, masya-Allah. Yang faham elok. Kan? Dia tak macam agama satu lagi. Dia agama ni dia agak lebih terbuka. Kan? Cuma dia ni hidup dengan fikir logik semata-mata. Dia fikir logik saja. Kan? Dia fikir logik je, tak ada apa tu sekalian. Allah. Saya di Pulau Ketam tu duduk tengok beberapa kali. Itu baru minggu lepas, tengok Cina duduk tarik mayat pak dia ke siapa tak tahulah. Dia buah atas troli, lepas tu balut dengan kapet nipis tu, lepas tu tarik macam duk tarik benda Allah tu. Allah lalu atas tu. Saya kata kat kawan Cina saya kata orang Islam ni, kalau meninggal kita kena cermat. Orang kita kata tertib terenin, kan? Kena angkat. Saya ingat arwah ayah saya tu, arwah ayah dan mak ketika meninggal dunia, tidak ada seorang pun orang lain, kami tak benarkan orang luar sentuh mak ayah kami. Kami uruskan A to Z, daripada mula meninggal sampailah masuk ke liang lahat. Semua kami buat sendiri. Kubur tu bagi orang lain gali lah. Tapi sampai ke masuk, sampai ke nak talqin, sampai segala-galanya, saya jadi imam, semua kita buat sendiri. Kita nak belik, nak balik, nak keluarkan najis, nak tekan perut, nak pusing, nak apa, semua dengan penuh cermat. Tak nak bagi sakit, tak nak bagi apa. Ini kan tarik macam tarik binatang, tuan-tuan sekalian. Saya kata hinanya atas dunia. Lepas tu nak pergi bakar pula. Dah bakar pula, buang habuk dalam laut pula. Hak yang susah. Hak susah, buang habuk dalam laut. Dia punya debu tu mayat, buang dalam laut, yang susah. Tak ada duit. Sebab kalau letak kat Nirwana, tanah perkuburan jarak Cina tu, tak ada 10,000 tak boleh masuk. Kalau nak tanam tu macam di mana? Apa nama tu? Apa? Lembu apa? Sungai Lembu tu, tak ada ratus ribu juga orang dia kata. Kalau dinilai tu ratus ribu. Lepas tu orang Cina kata, hidup pun susah, mati pun susah. Tak ada duit tak boleh mati. Kan? Jadi kita bagi tawaran, kita bagi solusi pada dia. Orang Islam, once you Muslim, tidak ada seorang pun orang Islam akan terabai jenazah mereka, mayat mereka, sekalipun mereka tidak punya duit. Sekalipun orang Islam tak ada duit, kalau dia mati, insya-Allah fardu kifayah kepada kita. Ada orang akan uruskan.
Dari segi kematian sampai mati, sampailah kepada dikebumikan jenazah tadi. Sebab tu ada orang Cina yang peluk Islam kerana apa? Kerana tengok khairat kematian. Bukan hak mati tu, hak mati matilah, khalaslah. Kan? Hak yang hidup ni, tuan-tuan sekalian, dia boleh tengok macam mana orang Islam menguruskan kematian dan dia melafazkan 2 kalimah syahadah. Sebab tu kita kena dekat. Kalau tuan-tuan ada orang Cina, tuan-tuan jiran Cina ke, tuan-tuan pasang Quran bagi kuat sikit. Biar dia daily dengar Quran tu masuk, sebab Quran ini hidayah. Allah kata apa? Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Quran jadi hidayah. Di Pulau Ketam ada seorang perempuan Cina, hari-hari daripada kecil dengan azan, daripada kecil dengan orang pasang Quran. Jadi dia macam terpanggil. Umur 17 tahun lepas SPM, dia ikut lelaki mana tak tahu, dia peluk Islam, kahwin dengan lelaki itu. Hari ni balik jadi orang yang menyebarkan Islam. Tanya dia balik apa? Dia kata tak tahu, daripada kecil dia dengar Quran, daripada kecil tu dengar suara-suara bisikan, dan saya pun tak pernah pakai seksi-seksi. Masya Allah. Jadi nak sebut tuan sekalian, kita hanya perlu sedikit lagi sentuhan usaha kita untuk kita sebarkan Islam. Berapa ramai orang di keliling kelalang kita? Yang keliling kelalang kita, jiran kita, kadang-kadang customer kita, kadang-kadang supplier kita. Kalau yang berniaga ambil barang daripada hardware Cina sebagai contoh, ambil barang daripada kedai pemborong Cina, kita pernah tak berdoa pada Allah, ya Allah, syahadahkanlah dia, ya Allah, campurkan hidayah padanya, ya Allah, Allahumma hdihi, Allahumma hdiha, Allahumma hdihim. Pernah tak kita berdoa begitu? Beli barang dengan dia, okey ya, kita tanya dia, okey, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dia boleh cakap alhamdulillah. Kita jumpa benda ni. Tapi kita sendiri, apa perasaan kita? Kita sendiri berdoa ke tidak ke dia? Kalau kita kenal Dr. Anas Khalid Idham Lim, dia punya Facebook dia dulu Cina Islam ke apa? Cina Islam .blogspot ke apa nama dulu. Dia masuk Islam kerana apa? Didoakan oleh mak angkat dia. Mak angkat dia berdoa depan Kaabah, apa dia? Minta Khalid ni peluk Islam. Akhirnya dia balik peluk Islam. Nabi berdoa, ya Allah, engkau Islamkan di antara bainal umarain, di antara 2 Umar. Sama ada Umar bin Hisham ataupun Umar Abu Jahal ataupun Umar bin Al-Khattab. Masya Allah, Allah Ta'ala pilih Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Jadi pejuang Islam hebat, jadi khalifah Islam. Nabi angkat tangan berdoa. Kita berdoa ke tidak tuan-tuan sekalian? Doa ke tidak classmate kita dulu, housemate kita masa mengaji, roommate kita, kan? Yang pernah terlibat dengan office mate kita yang kerja dengan kita berdoa ke tidak kepada mereka? Sebab asbab hidayah Allah ini besar. Jadi sebab itu orang beriman, dia insya-Allah dia akan bekerja, berfikir dan terus berjuang. Saya kata pada kawan-kawan, pada pelajar saya, pada guru-guru, pada ahli keluarga saya sebut, mungkin bukan zaman saya yang mensyahadahkan mereka, tapi kita memulakan. Projek ini saya panggil projek mega dakwah yang besar. Kita bukan ada apa-apa tuan sekalian. Kita niat kita satu. Selagi orang bukan Islam, tak kiralah Cina ke, India ke, Siam ke, Gali ke, Arab yang kafir pun, selagi mereka kufur pada Allah, mereka tidak akan layak menerima syurga Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Atas dunia dia dapat semua, Allah bagi semua. Tak ada satu pun yang Allah Ta'ala tinggal. Dia betul-betul buat ikut
ikut SOP dia, ikut ikut sistem dia, disiplin dia, maka dia akan dapat. Siapa bekerja, siapa rajin, dapat. Kan? InsyaAllah Allah tak akan kurang sikit pun. Allah kata apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun. Siapa-siapa atas dunia ini, dia nak kepada apa? Dia nak kepada dunia, Allah Ta'ala bagi. Dia nak kaya, Allah Ta'ala bagi. Dia nak kuasa, Allah bagi. Kerja betul-betul, ikut spek dia, ikut SOP dia, ikut disiplin dia, ikut KPI dia. Dia akan dapat, dan dia pasti akan dapat. Allah kata tidak akan dikurangi sedikit pun. Wa hum fiha la yubkhasun. Allah tak kurang sikit pun. Allah bagi belakang. Hak tak dapat tu sebab dia mungkin malas, ataupun kita ni kata bukan rezeki kita, kita tak usaha. Kalau usaha, insya-Allah dapat. Allah bagi dan sekalian. Lah ni kalau tak tahu ke belah Penang ni kan, tapi kau belah Gombak, belah KL, belah Shah Alam, Allah, orang menega kata jalan penuh. Tak pernah menega pun menega juga. Ni boleh buka pula pada Ramadan, tak tahu tengok riuh rendah esok. Kan? Pasal kehidupan macam tu, yang tak pernah ada pengalaman menega pun menega juga. Tak ada menega kok offline, online, jual kok online pula. Pasal orang tahu itu ruang dan peluang yang ada untuk boleh buat. Dulu orang berharap makan gaji saja. Menega lah ni, hak menega lebih ramai pada hak beli. Kan? Jadi Allah bagi peluang. Siapa yang cari, siapa ingat kat Allah, dia kerja sikit, dia berdoa banyak, dia jaga amal ibadah dia, jaga solat dia, jaga segala-galanya, maka Allah kata wa hum fiha la yubkhasun. Tapi ingat, ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa nar. Orang yang ni kata Allah, mereka ini kata Allah, tidak ada tempat sedikit pun ketika mana mereka berada di mahsyar, ketika mana mereka di padang mahsyar nanti, kecuali dihumbankan ke dalam neraka Allah. Maka bertitik tolak daripada itulah kita kena buat sesuatu. Kalau ada suatu anjakan dalam diri kita, yang ni yang saya buat dan saya nak ajak tuan-tuan share sama-sama, kita kongsi sama-sama, jom kita pakat buat sama-sama. Kita ajak sekadar mana yang boleh. Dan ni ada 7 orang pelajar. Baru lagi, saya buka baru seminggu, 10 hari lebih kurang. 2 minggu dah lebih kurang. Baru 2 minggu ada 7 orang pelajar. InsyaAllah akan masuk lagi sehari 2 ni, akan ada seorang lagi akan masuk. Tak apalah, kita mula sikit-sikit. Waktu PKP ni memang susah. Saya pun habis banyak puluh ribu dah, 70-80 ribu dah, buat repair sikit rumah banglo lama. Tuan rumah pula dia kata, Ustaz, 20-21, 20-22 Ustaz duk tak payah bayar sekupang pun, tapi start 20-23 Ustaz kena bayar lah sikit. Dia kata tak apalah, kan? InsyaAllah kita pakai tetap main dalam lawat. Saya ingat tak jauh kot dari sini. Dia pun kata dalam 15 minit, 20 minit boleh sampai lah. Kalau daripada sini tu lepas sikit pada Balai Polis Simpang Junjung tu, IPD Kulim tu, situlah kita punya premis kita. Tempat yang saya buat, ada belajar tahfiz Al-Quran, ada fardu ain, ada bahasa Cina, ada bahasa Arab, bahasa Inggeris, tapi lebih kepada Chinese lah. Kan? Sebab target saya menggalakkan kepada anak-anak pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina. Tapi kalau tak ada juga basic nama mengaji, silakan, tidak ada masalah. Tapi dia mesti kena ada niat lah, kena ada minat untuk belajar bahasa Cina. Dia tak boleh buat pilihan waktu mengaji bahasa Cina tu dia nak skip, minta maaf, skip, kita hambat keluar lah. Dia skip terus, dia tak boleh skip waktu nak mengaji. Sebab bila dia duduk situ, dia kena ikut semua aktiviti, program, silibus yang kita perkenalkan ketika mana mereka berada di premis kita semua. Baik.
Baik, kita baca sama-sama malam ini ayat daripada surah Yunus, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 insya-Allah. Kebetulan saya bagi pada tuan-tuan buku tentang hadhihi apa nama ni? Watilkal jannah. And that is paradise. Itulah dia dan itulah dia syurga. Buku yang saya terbitkan untuk tujuan infak fisabilillah. Buku ni tuan-tuan boleh tengok dalam ni cerita-cerita tentang syurga, motivasi syurga, ayat-ayat syurga yang akan memberikan semangat kepada kita untuk menggapai syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kamu ke dalam syurga, jangan takut, jangan bimbang dan jangan bersedih. Kan kita doakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Kita doa pada Allah, minta kepada Allah redha kita untuk masuk ke dalam syurganya. Kan kita bukan ada benda lain dah. Kan atas dunia ni kita makan sikit sakit. Kan kita makan terlebih sakit. Kan. Nah, saya lagi duk buat rawatan akupuncture. Orang kata akupuncture ni bagus. Dia kata, ustaz, sakit ustaz ni 100 jam. Ustaz kenapa habis 100 jam? Cucuk. Satu kali cucuk 40 jarum. Kadang 2 jam, kadang 3 jam. Ustaz kenapa habis 100 jam? InsyaAllah sakit ustaz sihat. Sejam RM50, 100 jam RM5,000. Bayar bila? Ada duit bayar, tak ada duit hutang dulu. Kakak Wan tu sleep disk habis dah, painkiller makan 10 tahun sakit, dan 10 tahun kemudian kidney failure, kerosakan buah pinggang yang teruk. Jadi pergi jumpa doktor, semua tak boleh buat apa dah, nak tunggu masa dialisis, nak pasang tapak dah. Dia ikhtiar-ikhtiar jumpa orang buat akupuncture di Kelantan. Dia pun pergi buat, doktor kata kawan kena 100 jam habiskan, boleh buat. Masya Allah tuan-tuan sekalian, lepas 100 jam sihat walafiat, tinggal teri ubat apa pun tak makan. Lah ni makan ikut apa dia nak makan, akupuncture saja. Bukan ada ubat, cucuk je lah, cucuk. Dia ada point dia lah, bukan boleh cucuk tak tentu kali. Jangan pergi dah ambil jarum niti cucuk pula, jam lepas tu. Dia ada jarum dia khusus. Kena belajar, kena pergi cari. InsyaAllah rawatan ni banyak tuan-tuan sekalian, terlalu banyak yang ada disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya baca, tuan-tuan ikut saya insyaAllah, pendek-pendek kita baca. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar khalidi fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma
وتحيتهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Baik. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, sesungguhnya orang-orang beriman maknanya orang yang percaya. Apa maksud iman? Kan? Iman maksudnya percaya sampai tahap yakin. Itu iman. Kalau percaya, ramai orang percaya. Tapi dia yakin ke tak yakin? Tanya orang tak tutup aurat. Jumpa orang tak tutup aurat, tanya dia, apa hukum tak tutup aurat? Apa hukum menutup aurat? Dia kata wajib. Tapi kenapa awak tak tutup aurat? Sebab dia tidak yakin. Tanya dia, apa balasan orang mendedahkan aurat? Dia boleh jawab, dia kata berdosa, masuk neraka. Dia boleh jawab, tapi kenapa awak tak tutup aurat? Dia tidak yakin. Orang perempuan beringat, ada orang pakai purdah, tutup, pakai niqab, tapi kaki telanjang. Kaki tak pakai stokin. Aurat perempuan muka dan tapak tangan. Kaki wajib, kenapa tutup aurat? Kenapa dia tak tutup aurat? Contoh, kan? Tak ada muka, tapak tangan dan tapak kaki. Tak ada. Muka, tapak tangan saja. Muka tak wajib. Tapak tangan boleh bagi. Sebab tu orang nak kahwin, kita boleh bagi tengok tapak tangan. Tangan jenis jari runcing panjang, tirui elok ke, jenis macam ubi kemili. Ada orang tua-tua kata dia ada sejuk, ada panas, kan? Ada kering, ada basah. Wallahu alam, saya pun tak faham, kan? Tapi nak sebutnya boleh tengok, tapi jangan tengok semua. Orang lah tengok semua, dedah belakang, tunjuk semua, tunjuk dalam Facebook, tunjuk dalam media sosial, kan? Tunjuk semua, boleh duit, tunjuk tu boleh duit. Pasal nak tarik orang untuk dia dapat duit, dia kena tunjuk. Jadi Allah kata apa? Sesungguhnya orang yang beriman, orang mukmin ni orang yang sudah pastilah dia mesti antasaddaqa bil qalbi wa takriru bil lisan wal amalu bil arkan. Tiga ni tak boleh lari. Dia mesti ikrar, dia mesti antasaddaqa bil qalbi, dia mesti kena percaya, yakin dalam hati dia. Wa takridu bil lisan, dia kena ikrar, amantu billah, aku beriman pada Allah. Wal amalu bil arkan, iman dia mesti kena amal yang saleh. Dia tak boleh lari, dia mesti bila sebut dia mesti kena laksanakan, mesti dipraktikkan dengan amal perbuatan, baru jadi amal yang saleh, baru jadi orang mukmin. Tapi kalau mukmin mengaku beriman tapi dia tak buat, tak jadi. Betul makna takrifan sahabat apa dia? Man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata fil Islam. Sahabat, kata sahabat Nabi tu, sahabat Rasulullah ni apa dia? Dia pertama dia beriman pada dia. Man laqiya an-nabi, jumpa dengan Nabi. Abu Jahal jumpa dengan Rasulullah secara Nabi, tapi dia sahabat kecil, bukan dalam Islam. Tapi kalau dia duduk, dia sempat jumpa Nabi walaupun seketika, kemudian dia beriman dengan Nabi dan dia mati sebagai seorang Muslim, maka dia dikategorikan sebagai ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti syarat beriman. Iman ni pula dia mesti tiga perkara tadi: percaya dalam hati, ikrar dengan lidah, buktikan dengan amal perbuatan. Betul Allah akan gandingkan, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im.
Kan ayat tu mesti ada. Dia mesti couple, dia tak boleh lari. Sibuk orang beriman, dia mesti disusuli dengan wa amilus solihat, dengan amal yang saleh. Hanya orang yang beriman dan beramal saleh sahaja layak untuk menerima syurga Allah. Syurga yang tak boleh lihat dengan mata. Ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at. Benda yang tak boleh tengok dengan mata, nak tengok dengan mata kepala tak nampak. Saya ada bawa orang pergi ke Hong Kong dulu. Saya duduk di China lama, 6 tahun. Sebab tu saya dapat gelaran Ustaz Mat China. Bukan Mat Cina. Sebab saya ni bukan keturunan Cina. Wapusa Huaren, wasa Malairen, wasa Pentiren, Citaren. Saya orang Kedah, orang Baling. Saya bukan orang Iren, Malairen, orang Melayu. Asli orang Melayu. Cuma tak tahulah nenek-nenek moyang dulu saya tak pasti. Mata saya sempit sikit. Jadi kecil-kecil orang panggil Mak Apek, Mak Cina, Mak Apek. Jadi bila besar saya pergi mengaji di Cina. Duduk di Cina 6 tahun. Waktu duduk mengaji tu saya masuk kelas, masuk kuliah di Jinan University 2 tahun setengah. 2 semester, 5 semester saya masuk. Sempat mengaji. Duit tak ada apa semua, saya stop lah. Tapi sempat juga buat part time jadi tourist guide. Wasa Tauyo, Malaysia tu Tauyo, Malay tourist guide. Macam tu lah lebih kurang. Jadi bawa lah pergi ke Hong Kong. Kita pergi Hong Kong, kita akan jumpa satu kawasan namanya Pearl Harbor City, ataupun dia panggil Sim Sa Sui, ataupun Chim Cha Choi dalam bahasa Cantonese. Di situ akan ada satu kawasan mainland dengan island. Mainland belah ni dekat Chim Cha Choi, central dalam di seberang sana. Kita akan nampak dia ada kereta api bawah laut, dia ada jalan lebuh raya bawah laut, semua ada. Ada ferry, teknologi dia. Jadi kita akan duduk di sini, kita akan nampak di sana. Di sana tu naik macam Singapura. Dia ada bangunan pencakar langit semua tinggi-tinggi. Ada yang sampai 100 tingkat dan sebagainya. Setiap malam dia ada satu program namanya The Symphony of Light. Kan? Dia buat lighting. Dia panggil the largest lighting show in Asia. Persembahan lampu terbesar di Asia. The largest lighting show. Maknanya setiap malam pukul 8 sampai 8.13 akan ada setiap malam 365 hari setahun. Dia punya pancarkan, dia ada spotlight dia tembak warna hijau naik ke langit, hijau jadi langit tu. Lepas tu warna putih pula, dia tak tembak warna lain, hijau putih dia tembak. Dia tembak pancar naik, zap laser dia cantik dengan dia punya. Bahkan dipahamkan bangunan-bangunan yang menyertai persembahan tadi ini akan di reduce dia punya cukai, adalah benefit yang mereka dapat. So pemilik bangunan akan spend duit untuk buat lighting. Bagus cantik, macam-macam CM ni dia panggil apa, HSBC Bank, Southern Bank, Chartered Bank, apa semua bank ni kau buat bangunan bagi tinggi-tinggi, Samsung dan sebagainya. Jadi bila dengan muzik yang cantik daripada laut ni, nampak dia punya pancaran lampu yang cantik ni nampak dalam laut. Jadi orang kata cantiknya lah. Lepas tu saya habis tengok semua, saya akan buat tazkirah lah. Saya kata kalau tuan-tuan rasa cantik dah, itu baru buatan manusia. Bayangkan dalam syurga Allah nanti macam mana. Itu baru manusia buat. Kita duk rasa cantiknya lah, takjub lah, hebat lah, duk rasa macam serba canggih. Orang Hong Kong ni tuan-tuan sekalian, dia pernah sebut, kawan-kawan di Hong Kong pernah sebut, kami tidak akan terkena sebarang gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Kerana laut Hong Kong ni dia tak macam laut kita. Laut kita berpasir, ada pasir. Laut di Hong Kong ni dia batu. Kita tengok dia tak ada gunung-gunung yang tinggi-tinggi. Gunung banyak tapi gunung dia batu. Dia bukan gunung tanah. Batu dia pokok renek saja. Dia tak ada pokok tinggi-tinggi, pokok balak ke, pokok jati ke, pokok apa-apa, tak ada. Yang dia ada pokok renek-renek sahaja. Bukit tinggi banyak. Kan, kita boleh naik tengok pearl view dan sebagainya, ada banyak. Jadi itu pandangan dia tak tahu kalau Allah Ta'ala turun bala sekelip mata saja habis tenggelam Hong Kong kan apa ke, wallahu alam. Dia pun kata dalam kajian di Malaysia ni
bandar-bandar yang dikelilingi laut 20-50 ni tenggelam semua. Penang saya tak pasti, tapi Kuala Terengganu hampir pasti. Bandar-bandar di persisiran laut pada tahun 2050 dijangkakan akan tenggelam. Kota Baru, Kuala Terengganu, Johor Bahru dan sebagainya akan tenggelam. Pasal dia sampai masa dia. Sebab tu kita tengok dulu ada orang ada tanah, dalam Grand ada tanah dia, tapi tengok tanah dia tak mana duduk tengah laut. Nah, pasal apa? Satu ketika dulu bapa dia pernah mewarisi tanah tu, tapi dah hakisan proses alam ni, tanda-tanda kiamat dan sebagainya ni menyebabkan duduk di tengah laut. Okay. Jadi apa nama ni, itu cerita dia. Kan, cerita apa nama, cerita dunia yang kita bagi tahu. Kita kata rasa nampak macam indahnya lah, seronoknya lah, macam syurga begitu. Baik. Jadi Allah kata apa? Khususnya percaya kepada akhirat. Percaya apa? Percaya kepada Allah. Khususnya percaya kepada akhirat. Yang tadi la yarjun, yang saya bacakan tadi. Yang ini amanu ataupun yarjun, maknanya orang yang hidup di atas dunia ini berkeyakinan penuh bahawa dia akan melutut di hadapan Allah di akhirat kelak. Maka dengan sendirinya apabila dia beriman, kerja buat dia, tindak tanduk dia, PL perangai dia akan jadi saleh. Kan? Betul Allah Ta'ala kaitkan begitu. Kalau dia nak menulis benda yang saleh, bukan cerita tentang saleh, bukan cerita tentang mak saleh, bukan, cerita dia saleh. Dia jadi penulis, wartawan yang saleh. Kalau dia seorang tajir, at-tajirul amin, as-sadduqul amin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam was-siddiqin wasyuhada. Kan? Allah kata apa? Peniaga yang berintegriti, beramanah, yang al-amin, dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, orang syuhada, orang saleh ketika mana mereka berada di padang mahsyar nanti. Itu orang peniaga. Kalau dia meniaga, kalau dia ahli politik pun sama juga. Kalau dia nak pangkah pun sama juga. Kalau dia nak buat apa, jadi bapa sama juga, jadi guru sama juga. Kan? Apa saja tindak tanduk dia, jadi suami, jadi isteri, jadi imam, jadi pengurusi, jadi pemegang amanah dan sebagainya, maka dia akan jadi saleh. Kenapa? Dengan sendirinya dia akan jadi saleh. Dia berkahwin, dia senyum, dia masam muka, lalu semua itu dibuat hasil daripada amanu, maka dengan sendirinya tindak tanduknya itu menjadi saleh. Orang yang seperti ini, kata Allah, yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah sendiri akan pimpin mereka. Betul, orang yang berkeinginan untuk jadi baik, Allah kata yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah pimpin mereka, bawa mereka pergi ke mana? Menuju kepada hidayah Allah, menuju kepada Allah. Betul, jangan menyesal untuk kita nak buat baik. Kita nak buat baik, buatlah baik, insya-Allah. Sifatnya ada. Saya beritahu pada orang Cina, saya kata buat baik. Kita dia nak paksa dia masuk Islam, tapi saya kata buat baik. Awak buat baik, awak akan dapat. Betul. Dia kata, Pak Ustaz, betul. Betul Ustaz, ini yang saya yakin. Nampak tak? Dia dah sebut lagu tu dah. Kita tolong orang, Allah Ta'ala akan tolong kita. Tuhan Allah, saya tak kata Allah Ta'ala, saya kata Tuhan Allah. Tuhan Allah akan tolong kita. Nabi kata apa? Irham man fil ardi. Cuba tuan-tuan sebut. Irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Irham maksud irham, maksud rahim. Berkasih sayanglah kamu, bertolong-tolonglah kamu. Kan? Kita duduk atas dunia ni, kita tolong orang, kita buat baik. Macam perempuan pelacur, satu hari tengok anjing kehausan, dia ambil air bagi minum kat anjing tadi, dia tolong. Kasih dia kepada makhluk Allah. Walaupun anjing itu mughalladhah, tapi dia hamba makhluk Allah. Bagi tolong, ada irham, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Masya Allah. Cerita masyhur. Jadi kawan saya buat lagu kan, guna hadis tadi buat lagu.
apa? Sayangi yang di bumi, yang di langit pasti, yang di langit kan menyayangimu. Tolonglah yang di bumi, yang di langit pasti kan menolongmu. Itu dia. Ada orang buat lagu macam tu. Ambil daripada hadis Nabi. Kita tolong orang, kita berkasih sesama makhluk, akan menolong kita. Yakin dengan janji Allah, yakin dengan nusrah, pertolongan, bantuan Allah. Jangan sampai kita hilang ataupun kita terputus hubungan kita dengan Allah. Jangan mengharapkan apa yang kita buat ini kejayaan hasil daripada titik peluh kita sendiri sahaja. Tidak. Sampai tak ada lagi nak pergantungan, bergantung dengan Allah. Jangan. Gantung sungguh-sungguh. Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah tempat kita paut. Allah tempat kita mohon daripada Allah. Minta dengan Allah, susah macam mana pun dengan Allah. Kita serabut macam mana pun dengan Allah. Kita kita konflik, kita apa pun rujuk dengan Allah. Insya-Allah Dia sumber kekuatan. Dia akan bagi segala-galanya. Kita dah masuk begitulah sikit-sikit. Buat baik atas dunia, kita beritahu. Supaya mereka lama-lama kelamaan mereka akan. Jadi orang beriman ini kata Allah apa dia? Yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang beriman, orang beramal saleh, Allah pimpin mereka. Hidayah ni bukan senang tuan-tuan sekalian. Nak pimpin boleh main dengar ceramah, nak pimpin boleh, bukan senang. Ya, bukan senang. Untuk kita hidayah, Tuhan tidak aku nak beri duit dan kekayaan, menaikkan pangkat. Tuhan tidak cepat dengan benda-benda begitu. Yang bersungguh cari duit ialah kita. Bagi orang beriman, dia bersungguh hendak hidayah. Kerana daripada hidayah itu, walaupun duit tak ada, duit sedikit, terjamin syurga. Di situ beza cara berfikir Islam dengan cara berfikir sekular. Hendak hidayah atau hendak duit? Kalau hendak duit berdasarkan kepada hidayah, alhamdulillah. Tetapi di antara hidayah dengan duit, hidayah mesti didahulukan. Bagi mendapatkan hidayah mesti beriman dan mesti beramal saleh. Itu saja. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Nak dapat hidayah Allah, dia kena beriman, kena percaya sampai tahap yakin. Maka orang ni boleh hidup tenang aman. Kan? Saya jumpa orang hamba Allah ni yang kawan aku pancat tu, dia kata, Ustaz, saya fight Ustaz. Adik saya, abang saya yang jadi doktor, dia ni keluarga hebat lah, keluarga orang berjaya. Dia pun engineer, belajar di Amerika Syarikat, accident. Dia kata adik-beradik saya semua kata tak ada ubat lagi dah, hang kena ni. Tak ada. Dia kata mana boleh? Kereta pun boleh baiki, kapal laut boleh baiki, kapal terbang boleh baiki. Takkan manusia tak boleh baiki? Mesti ada solusinya. Mana mungkin? Tak ada. Dalam Islam ada macam-macam perawatan, perubatan, macam-macam. Macam mana kamu boleh kata tidak ada tidak ada alternatif ataupun penawar? Mana mungkin? Mesti ada penawar, cuma kita tak jumpa. Jadi alhamdulillah dia jumpa dengan cara begitu. Saya baru ni jumpa dengan seorang hamba Allah tuan-tuan sekalian, kahwin dengan Yahudi. Duduk di London 35 tahun. Orang Penang ni, orang kampung custom. Jom, kampung custom tahu mana bang? Dekat mana? Kat Tanjung. Oh, Batu. Belah Pantai Bersih apa? Belah-belah tu saya pun tak pernah sampai, tak tahu, tapi bisa dengar lah nama kampung custom. Orang Penang ni duduk London 35 tahun. Ada degree di University of London, master di University of London, PhD University of London, second PhD di Tel Aviv University, mengaji dengan Yahudi Israel.
Adik-beradik dia 7 orang. Adik-beradik isteri dia 7 orang. 6 orang telah bersyahadah. Seorang aja belum lagi. Umur dah 60 tahun lebih, 62 tak silap saya. Kita tengok muka dia macam 40-an. Dia pakar neurologi dan fisioterapi. Isteri dia pakar kardiologi, pakar jantung. 2016 balik ke Malaysia, menetap di Malaysia. Bini balik jaga mak mentua. Mak mentua sakit, mak mentua mati pukul 12, bini mati pukul 6 petang. Hari yang sama. Muka orang lain mati di Penang ni, ke bumi di Penang. Dia cerita pada sekarang, dia kata, demi Allah Ustaz pergi ke rumah orang Yahudi. Pak mentua saya Yahudi, Ustaz pergi, Ustaz tengok tak ada benda lain. Yang ada dalam rumah dia, ada apa? Ada habbatus sauda. Ada apa ni? Amerika dah iktiraf habbatus sauda, black seed stella. Sin terbaik adalah habbatus sauda. Tak sedap cara lah orang duk tikai tak betul tu. Tapi fikir dia lah. Tapi kita pegang sungguh-sungguh kepada hadis Nabi. Bukan saya nak suruh tuan-tuan anti vaksin, tidak. Ambil lah. Daftarlah Damai Sejahtera ke apa dan sebagainya. Tapi nak sebutnya penawar yang cukup hebat yang kita lupa. Di Penang ni macam-macam kedai Arab dah ada. Pergi cari, makan. Tak boleh makan yang minyak, makan yang botol ni. Saya ada minyak kat saya ni. Bubuh dalam mulut. Cara nak makan dia macam mana? Tuan-tuan beli minyak batu sauda ni, tuan-tuan titik bawah lidah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kanan 3, kiri 3. Tu cara makan yang betul. Di rumah orang Yahudi ada habbatus sauda, ada madu, ada kismis, ada za'faran, ada garam bukit, ada khal, cuka, ada kurma, ada tin. 7-8 benda ni wajib berada di meja ruang tamu rumah orang Yahudi. Yahudi bukan semuanya Zionis. Zionis ni pertubuhan. Macam Kristian lah. Ada Kristian yang biasa, yang ahlul kitab. Ada Kristian yang evangelis. Hak jahat ni evangelis. Yang jahat Yahudi ni adalah Zionis. Yahudi yang bagus ramai. Okay. Sampai sana belajar tentang ilmu ni, Masya Allah. Dia kata, Ustaz, pergi bagi tahulah ke orang ramai, jangan minum, bukan jangan minum, tak betul kalau kita minum minyak zaitun. Tak betul. Minyak zaitun tak boleh minum sebab dia minyak. Apa logiknya? Badan manusia itu 70-80% adalah ayam. Ayam tak mungkin bercampur dengan minyak. Kalau tuan-tuan minum minyak zaitun 1 sudu, 2 sudu setiap pagi petang, dia tak ada apa-apa kelebihan melainkan menjadi pelincir untuk kita buang air besar. Tetapi tanya orang Arab, mana-mana jumpa Arab, tuan-tuan tanya dia apa? Ada orang Arab minum minyak zaitun? Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tengok orang Arab minum minyak zaitun. Siapa yang pernah pergi Turki, mana ada? Dia minum minyak zaitun waktu mana? Dia makan, waktu dia kena campur dalam makanan. Mesti berlaku penyerapan. Kena buah atas salad, kena buah atas daging grill, kena buah atas roti, kemudian dia menyerap dalam makanan, kita makan. Kalau kita berminum macam tu, when you flush, dia akan flush. Ini pandangan guru saya. Tuan-tuan nak amal, nak minum, minumlah. Saya tak larang pun. Terpulang pada tuan-tuan. Tapi saya nak beritahu yang betul, yang tepat, dia tak boleh diminum. Kita mesti letak dalam makanan. Minyak batu sauda pun sama. Kena letak dalam makanan, tak dalam kopi, dalam teh, dalam kari, dalam apa, whatever, apa benda pun boleh. Asalkan jangan minum direct. Tak betul. Boleh juga ambil sirih. Cari sirih, sapu atas sirih, jangan makan dengan kapur. Sirih ni makanan paling baik orang Melayu untuk melancarkan darah. Gulung-gulung-gulung, pepak makan. Ni bukan nak bahas soal hukum halal haram dah, tapi nak berkata teknik yang berkesan yang sepatutnya kita amalkan. Ni orang Yahudi dia pegang sungguh-sungguh. Orang Islam mana ada tak minum. Hak batu sauda pun tak ada dalam rumah dia. Garam bukit pun tak makan. Madu tak ambil. Kan? Sedangkan Nabi kata alaikum bisyafa'ain, berubatlah kamu dengan dua ubat. Al-Quran wal asal, Quran dan madu.
Kalau orang kata madu Malaysia ni madu apa? Tualang, madu kelulut, nak makanlah tu. Kalau tak nak beli madu sidir yang mahal beratus-ratus, 1 liter, setengah liter sampai 300 mungkin, pakailah madu kita tualang, boleh buat sendiri madu kelulut. Boleh proses, boleh buat di rumah kita saja, tak ada masalah. Kalau boleh beli, kalau mampu beli, belilah. Tak mampu beli, boleh buat sendiri, proses di rumah. Mudah saja, pergi belajar sikit kelusur bolang kotak-kotak, bolang bekas kayu nampak. Lepas tu sedut sendiri makan. Allah, nikmatnya. Saya dah pergi tidur ni kadang-kadang di tasik berih, di sik. Allah dia buat cantik, bagus. Ya, lepas orang tidur, bangun pagi esok, sedut. Siap dia bagi straw, sedut dah sendiri. Oh, sedap nikmatnya ya Allah. Kan? Baik. Jadi maknanya apabila orang yang beriman dan beramal saleh, Allah berikan kepada mereka hidayah. Daripada hidayah itulah maka manusia yang beriman meletakkan bulat-bulat kehidupan mereka di dunia ini kepada Allah, bukan kepada ekonomi. Walaupun duit banyak, ekonomi kukuh, tetapi kalau sentiasa berebut, serabut, bimbangkan keselamatan, duit dirompak dan dicuri, maka duit ketika itu tidak lagi menjadi bahagia, tetapi membawa kepada kesusahan, menderita sepanjang hayat. Padahal payahnya nak faham perkara ini sekiranya baru hari ini kita dengar ayat-ayat yang sebegini. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya bila ada hidayah Allah Ta'ala ni, selamat semua orang takut. Kan? Sebab tu kita nak bagi tahu, buat dia elok, surau kita ni boleh ngaji di Selangor baru semalam, setelah berbulan-bulan tak dibuka. Semalam baru start. Itu pun sikit-sikit baru nak mula, sikit-sikit baru nak mula. Penang lama dah, Kedah pun lama dah, kita baru nak mula. Tak apalah tuan-tuan sekalian. Sebab katanya lagi tak turun single digit, double digit, dia tak nak buka. Wallahu a'lam. Kan, Selangor payah nak turun, dia kawasan industri. Sekali pergi daftar kilang berapa ratus ribu, berapa juta orang duduk bekerja. Selangor kan admin group. Bila admin group ni dia kena tinggi lah, dia lah highest. Kan, kadang-kadang dapatkan Penang. Kemarin Penang boleh admin group. Kan, lepas tu apa nama ni, Johor ke mana pula, sikit-sikit campur-campur lagu. Tapi Selangor lah yang paling the highest one dalam banyak-banyak negeri yang ada. Baik, jadi sebab itu Allah kempen kita untuk kita senantiasa berada dalam keadaan kita beriman kepada Allah dan kita mengharapkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tajri min tahtihimul anhar, tihimul anhar, selain daripada hidayah yang diberikan oleh Allah, di akhirat kelak Allah Ta'ala mencadangkan syurga. Syurga bermakna kebun yang ada dalamnya anak sungai. Apabila disebut anak sungai, tergambar air. Apabila disebut air, semua orang tahu, orang kampung pun tahu, orang mengaji pun tahu, kalau ada air boleh mandi, boleh minum. Ini pemahaman kepada orang yang tidak tahu benda lain selain daripada secara mendatar. Tetapi kepada orang yang mengaji ilmu air, maka mereka tahu air ini adalah sumber hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku jadikan kamu dan sebarang yang hidup daripada air. Sekarang benda yang hidup di atas dunia ini berpunca daripada air. Orang yang mengaji sains, tidak mengaji Quran pun dia tahu bahawa sesungguhnya sumber hidup berpunca daripada air. Adanya manusia berpunca daripada air. Begitu juga rumput rampai daripada air, menyuburkan tanah daripada air, dan segala-gala tanda yang wujud di dunia ini berasal daripada air. Apabila Allah Ta'ala menggambarkan di dalam syurga ada kebun, ini menandakan kalau kami hendak hidup senang lenang, tenang dan selesa, tidak ada tempat selain daripada syurga. Kerana di syurga itu sendiri terdapat sumber hidup, iaitu air. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah cara Allah Ta'ala kempen kita semua. Kalau hati manusia tidak tergerak lagi untuk teringin kepada syurga, habis ikhtiarlah dan putuslah harapan. Jadi Allah kempen dengan benda yang kita suka, tuan-tuan sekalian. Kan, seronok dan sekalian. Allah buat ayat apa?
innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Allah kata bandingan kehidupan dunia ini hanyalah seperti mana air hujan. Air hujan yang turun daripada langit itu faqtalata bihi nabatul ardh, tumbuh semua. Yang tak tumbuh, tumbuh semua. Yang dulunya kering lah ni hidup elok. Yang dulunya kekuning-kuningan, keoreng-orengan lah jadi kehijau-hijauan, berwarna-warni, wazayanat, menghiasi. Yang tak berbunga, yang tak berbuah, semua jadi elok belaka. Dengan sebab apa? Ayat hujan yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit. Lah ni orang jual ayat hujan 3 kupang kot seliter. Setiap kumpul ada orang beli tu. Tapi tak tahu lah kot BM ni orang tak mahu beli pasal dia industrial zone. Banyak pencemaran berkali. Tapi kalau ayat hujan taman negara, ayat hujan Pulau Ulu Tembeling, ping atas bumbung dia tu memang tak ada hujan. Dia guna ayat untuk basuh, untuk toilet, untuk flush air dan sebagainya. Semua ayat hujan. Kecuali ayat minum, dia buat mineral, dia ambil daripada mineral lah. Wallahu a'lam. Tu yang saya dipahamkan. Jadi dia pernah sebut, dia kata, Ustaz Mat, pergi cari tempat ni, dia menego ayat hujan dia kata. Syok lah dia kata. Kan? Saya duduk tengah intai-intai tengok juga nak pergi cari ayat hujan, menego ayat hujan. Ayat hujan boleh duit pula ni. Hamba jangan buat main. Kan? Sampai dia panggil Suruhanjaya Air Negara, apa nama? Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN ke apa nama. Macam itulah lebih kurang. Kan? Yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri telah meluluskan satu peruntukan untuk memanfaatkan air hujan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Maknanya hari ni orang nak back to nature. Orang nak kembali balik kepada benda yang asal, nature. Kalau di Jepun tu sekalian, dia orang buat baja kalau di greenhouse ni tanam sayur tu, dia tak pakai baja kimia dah. Dia pakai pendebungaan. Dia pakai apa dia panggil? Lebah ke apa? Yang dia terbang duk pergi. Dia buat macam tu. Kawan saya dia buat pertanian ni, pertanian organik, subhanallah. Tuan kenal Tuan Haji Ismail Haji Ahmad, Toki HPA Kopi Radix. Dia perkenalkan luar biasa. Tuan tengok dia keluarkan satu berah yang baru, 1 hektar boleh hasilkan 10 tan padi yang terbaru. Kemudian berah dia ni saya makan dah. Kalau tuan-tuan masak nasi itu tak di luar, bukan tak dalam rice cooker. 3 hari 3 malam tidak akan basi. Kalau 3 minggu aku tak pastilah, tapi kalau 3 hari 3 malam tak basi. Kita buat dah. Nasi pun sedap, kenyal. Tidak ada sebarang bahan kimia, tak guna urea ke apa, tak guna. Guna organik sahaja. Ayat hujan antaranya. Baru ni saya bawa dia mai ke Kulim, tengok tapi saya, tengok pondok yang orang bagi tanah pada kita. Dalam kawasan kelapa sawit tu ada 1.2 hektar. Ada kelapa sawit lebih kurang dalam 100 pokok lebih, 3-4 tahun usia dia. Ada kubang kebau. Kebau banyak duk berkubang dalam tu. Saya pun bawa dia pergi, dia kata, Ustaz, tu boleh tak tolong? Saya kata, tolong buat apa? Ustaz sedut semua ni, ambil ayak kubang kebau ni, Ustaz bawa lantung, Ustaz mai jual kat saya. Ayak kubang kebau pun laku juga. Kalau ayak hujan tu gagah-gagah lah, ayak kubang kebau. Saya tanya, tadi nak buat apa? Dia kata, inilah EM terbaik. Loh, EM terbaik tu ayak kubang kebau. Hak ni aku dah jual kat orang, dia kata. Tuan-tuan sekalian, lepas tu dia jumpa pokok kapal terbang, pokok senduduk keduduk ke apa tu tahu? Pokok jenis tu lah. Duduk ke tepi-tepi pokok, kita nak terbang buang, nak bakar buang. Dia jangan terbang, jangan bakar. Terbang dia elok, korek, ambil akak dia, jemuk, hantar mai kat saya, jual kat saya beli. Tu dia, duit lagi. Masuk. Dan sekalian, dia pi sewa tanah dengan kampung, sekampung di kampung Rendang Nyok di kaki Gunung Jerai, Rian. Dia sewa tanah tu, dia beli, yang sewa, dia beli semua pajak, semua pokok manggis dalam kampung tu. Pokok manggis semua dia pajak. Tapi tuan tanah, waktu musim manggis berbuah, dia boleh main makan banyak mana dia nak makan, dia makanlah sepuas hati. Dia jual. Depa jual kat dia, tapi buah manggis tu dia boleh makan. Biji, kulit, jangan makan. Hak tu bagi kat aku semua. Ni perniagaan pun ada orang gila lagu ni kot, gila.
Tapi dia kata, ustaz, itulah baja saya. Dia kata, pergi ambil tu pisang, kulit pisang jangan buang, potong pergi elok, bubuh dalam pokok orkid, dia naik bunga bercanggah lagi. Kulit pisang tu jadi baja kepada untuk naikkan bunga orkid. Macam-macam. Kalau nak dengar cerita saya, subuh pagi esok tak habis lah, kan? Jadi itulah yang boleh saya kongsikan bersama. Dunia ni Allah Ta'ala buat kita rajin, kita selari dengan hidayah Allah, Allah Ta'ala bagi, insya-Allah. Semua ni ilmu. Kita nak beramal, kita beramal dengan ilmu. Kita nak sempurna iman kita, amal kita dengan ada ilmu, insya-Allah. Dengan ilmu ni kita mengaji, kita dapat pengajaran yang baik, kita mengaji talaqi kita. Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berkati pertemuan kita pada malam ini dengan asbab ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan pada kita untuk kita bantu perjuangan Islam. Dan tuan-tuan boleh tengoklah di sini ada buku yang saya benarkan bagi pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminat nak ambil lah. Nak infak seberapa boleh, mungkin yang ikhlas silakan. Tapi biasanya saya, kalau orang tanya berapa harga duit, kita bagi tahu lah RM10. Tapi bukan nilai buku tu, tuan-tuan niat infak pada jalan Allah. Tuan-tuan boleh transfer dalam akaun yang ada di belakang kulit buku tu. Kulit buku ni pun berkilat, kata elok semua. Tuan-tuan boleh infak kepada akaun yang tertera. Di sana ada nombor telefon saya. Dua-dua tu nombor telefon saya, tuan-tuan boleh berhubung, insya-Allah, untuk tujuan sumbangan dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan baca dapat faedah dan manfaat. Kemudian tuan-tuan boleh menginfakkan sedikit sebanyak harta yang ada untuk kerja-kerja agama. Saya nak buat sampai tahap tempat saya tu ada pintu gerbang Cina, ada tanglong besar, ada kubah pula di atas bumbung tu. Saya nak buat, tapi duit tak ada lah ni. Saya stop dululah. Saya buat benda wajib dulu. Yang tu saya nak buat ni, ada kolam ikan depan tu, habuan Cina. Kalau boleh ada gazebo yang bentuk sedemikian bentuk Cina. Saya tengok dah design dalam kampung kilang sagu tu, ada satu cantik gazebo cantik Cina punya style. Jadi saya nak buat macam tu biar sampai orang Cina. Itu saya punya plan lah. Nak tanam sayur pasu bunga. Kawan saya ni dia bela derian musangking dalam pasu. Daripada tu tapi tengoklah, pakat tengok derian musangking tanam dalam pasu. Gila ke apa ustaz ni? Hampa tengok esok buah dia ke mana, hampa beli pula kat situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita, niat kita nak bantu Islam. Mana tahu dengan sedikit sumbangan RM1 kita bagi tu ada orang bersyahadah kerana asbab sumbangan kita tadi. Mudah-mudahan kita kongsi-kongsi saham akhirat kita yang diberikan peluang ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi sekarang itu dulu. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada kita semua. Mohon maaf di atas salah dan silap, terlajak masa dan sebagainya. Mudah-mudahan semua itu akan dicatat, dikira sebagai amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang itu dulu tuan-tuan dan sekalian. Cuma sikitlah maklumat di belakang tu, nanti ada jualan amal sikit. Abang tuan-tuan boleh bantu saya. Pertama ada minyak apa tu sedap yang saya